Okay, sudah pukul 9. Jadi kita akan mulakan kita punya discussion pada malam ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, hari ni kita tak nak lama sangat pun sebab nanti korang nak study kan. Jadi chapter yang masuk, chapter 2 dengan chapter 3. Chapter 2 tu boleh tengok balik tutorial 2 dan kita pun dah discuss tutorial 2 hari tu. Cuma ingat lupa je. Tapi tak apa sebab quiz tu online boleh tengok balik nota. Okay, ni sebabkan chapter 3 ni baru belajar dan dia agak susah. So ramai yang tak berapa nak faham. Okay, ramai yang tak berapa nak reti sangat guna formula, ada yang tak reti guna table, macam-macam lah. Okay. Jadi kita akan tengok macam mana cara kita jawab soalan-soalan yang melibatkan tajuk confidence interval. Okay, confidence interval. Okay, untuk soalan yang pertama macam ni, sebenarnya dalam chapter 3 ni, kita ada confidence interval ni ada banyak jenis. Okay, kita belajar dulu sikit-sikit. Confidence interval ni kita belajar dia mesti berkait dengan mean. Okay, dia mesti berkait dengan mean. Dia juga boleh berkait dengan dua mean. Jadi maksudnya kalau contohnya soalan tu dia ada dua mean, jadi dia ada formula dia tersendirilah. Contohnya kat sini between two means. Ini adalah formula dia. Jadi confidence interval ni tak semestinya dia berkait dengan satu mean sahaja. Dia juga boleh dikaitkan dengan mean yang banyak. Okay, dia ada dua mean ke? Tapi biasa dua lah. Sebab kita belajar sampai dua mean. Ada juga tajuk confidence interval yang bukan berkait dengan mean. Itu yang hati-hati tu. Dia kena jaga-jaga. Contoh kat sini. Okay ni. Contoh kat sini, confidence interval yang berkait dengan variance sahaja. Dia tak ada mean tau. Dia tak ada mean. Tapi dia bagi variance, dia bagi sample variance. Dia bagi S sample variance. Ada soalan macam tu. Kadang-kadang kita confuse. Macam mana nak jawab soalan confidence interval sebab dia tak bagi mean. Dia bagi variance. So gunalah formula variance. Sebab tu dalam tajuk confidence interval ni dia ada banyak. Kena tahulah mana satu yang kita kena guna formula. Okay, ada pun satu lagi, dia tak bagi variance tapi dia bagi standard deviation. Okay. Contoh dia bagi standard deviation maksudnya kita kena cari confidence interval untuk population standard deviation ataupun dalam bentuk sigma ni. Okay. Dia ada serta-serta soalan tu dia ada formula dia sendiri. Ini formula ni untuk variance, population variance, ini formula ni untuk standard deviation punya ni population. Okay. Lepas tu ada lagi, dia ada banyak Lagi kat sini kita ada ratio. Ratio ni dia tak sama dengan variance yang biasa. Yang kita belajar tadi, yang kita tengok tadi tu, dia ada confidence interval untuk variance. Okay, tapi yang ini untuk satu variance. Okay, dia untuk satu variance sahaja. Tapi bagaimana kalau dia ada dua variance? Okay, dia ada dua variance maksudnya kita kena cari interval on the ratio ni. Ni ratio punya formula, dia lain. Sebab tu, kat sini, kalau kita fahamkan balik daripada nota, kita ada confidence interval kan? Kita ada banyak pecahan. Okay, confidence. Kita conteng je. Confidence interval. Kita ada banyak pecahan. Yang pertama, kita ada satu mean. Okay.
Satu min. Yang kedua kita ada dua min. Two mins. Okay, yang ketiga kita ada population variance. Yang keempat kita ada population standard deviation. Okay, formula dia diberi dalam nota. Cuma nak tahu je, nak kena hafal je. Mana satu formula yang nak kena guna. Kemudian yang kelima kita ada ratio population variance. Biasanya ratio population variance ni kita melibatkan two variance. Okay, two population variance. Dia macam itulah. Dan last kali kita ada proportion. Okay, proportion. Dia ada banyak. Jadi confidence interval ni dia boleh jadi banyak jenis. Dia ada jenis soalan, dia hanya melibatkan satu min ataupun dua min ataupun ni ataupun yang seterusnya lah. Jadi setiap satu ni formula dia berbeza. Formula dia berbeza. Different formula. Jadi kita kena check dulu. Soalan ni macam mana pattern. Kan? Sebab kat sini kalau kita tengok untuk min sahaja. Okay, untuk min sahaja. Kalau min, formula dia macam biasa, macam normal distribution ataupun sampling distribution punya formula. Dia guna Z. Okay, dia guna Z. Table biasa, Z biasa, ordinal normal distribution tu. Okay, dan kalau dua min, okay, kalau dua min, kat mana dua min? Okay, dua min ni, dia biasanya orang kata two means ni banyak formula. Dia ada 4 case. Okay, ni 4 case nanti kita akan tengok. Dan formula dia biasanya kita akan guna T. Kebiasaannya. Kadang-kadang kita guna Z, kadang-kadang kita guna T. Bergantung pada soalan. So soalan ni, yang melibatkan min ni, okay, yang melibatkan confidence interval untuk min, sama ada kita guna Z or T distribution. Bergantung kepada soalan. Macam kita faham, kalau Z, bila population standard deviation ni diberi dan N lebih besar dan sama dengan 30. Kalau T, apabila yang ni tidak diberi, ni standard deviation population ni tidak diberi, maksudnya kita tak tahu lah, kita tak tahu apa nilai standard deviation tu. Kemudian N juga kurang daripada 30. Itu biasa kita guna T. Okay. Jadi yang Z ni kita tengok normal punya distribution. Yang T ni kita tengok T distribution table, T distribution table. Jadi untuk dua ni, okay, untuk dua ni Z or T distribution. Ni kita kenal dulu. Dalam tajuk confidence interval ni kita kena pasti dulu. Okey, dia ada 6 case. 6 case pula. Dia ada 6 bahagian. Okey, dia ada 6 bahagian. Dalam 6 bahagian ni formula dia sangat berbeza. Okey. Jadi hati-hati. Kemudian population variance. Okey, population variance. Okey, population variance ni dia tak guna ni sangatlah, dia tak guna table. Dia guna table, tapi yang ini variance ni kita guna chi distribution. Okay, silap. Dua ni chi distribution. Ni bezalah perbezaan dia. Dia sebenarnya kan population variance dengan population standard deviation ni formula dia hampir sama. Cuma kalau kita faham lah, kalau formula untuk variance kita tengok dalam nota, dia macam ni kan, dia macam cantik je. N tolak 1 S squared macam ni kan. Tapi bila kita tengok formula untuk population variance, population standard deviation, dia ada punca kuasa. Nampak? Ni ada kuasa 2. Yang ni tak ada kuasa 2, dia jadi punca kuasa. Itu beza dia.
Macam kita belajar dalam topik apa orang kata statistik biasa. Kan simbolik bagi variance kan V kuasa 2 kan ataupun sigma kuasa 2. Kalau standard deviation kan dia hilang kuasa 2 tu. Ataupun dia sebenarnya adalah punca kuasa. Okey. Jadi kita assume sahaja formula dia hampir sama. Assume sahaja formula dia hampir sama. Cuma letak punca kuasa je. Okay, kemudian dua-dua ni, population variance dengan population standard deviation ni masing-masing menggunakan chi-distribution. Jadi kan ada table banyak. Kita ada kat sini budak table kan. Kita ada chi-distribution kat sini. So tengoklah nanti. Kalau yang Z dengan T tu, kita tengok kat sini. T distribution ataupun ordinates normal distribution. Dia bukan normal saja tau. Dia ordinates normal distribution. Sebab kita melibatkan percentage point. Okay. Ingat ini table 4 and 5 dengan 7 ni adalah untuk confidence interval bagi mean. Manakala chi-distribution ni adalah untuk tajuk yang melibatkan dia tanya population variance ataupun population standard deviation. Contoh soalan. Okey, kita boleh tengok kat sini. Contoh soalan ni. Okay. Mana soalan? Okay, yang ni. Find the berapa puluh peratus confidence interval untuk population variance. Di sini kita nak cari population variance. Jadi apa yang kita kena rujuk adalah chi-distribution table. Bukannya Z distribution ataupun bukannya T distribution. So kena tengok kat situ. Kadang-kadang hujung ni je dia tukar. Soalan sama tapi dia tukar belakang ni je. Sama ada variance ataupun standard deviation. Yang ni hati-hati. Okay, dia suka orang kata confusekan pelajar. Okay, dia pun sama. Dia nak apa? Beza beza. Yang ini confidence interval between mean. Between mean. Mean dengan variance lain tau. Kalau mean ni ada satu, tapi mean ni sebab dia ada man and woman, dia ada dua lah. Ni dua mean. Tu hati-hatilah. Dia sebenarnya soalan ni kita kena pasti dulu. Dia jatuh kepada yang bahagian yang mana satu. Kita ada 6 bahagian kan? Kita ada 6 bahagian ni. Dia jatuh pada mana? Kalau dia jatuh pada 2 mean, so tengok 2 mean punya formula. Kalau dia jatuh pada 1 mean sahaja, so 1 mean lah. Macam tu. Okay. Lepas tu apa lagi? Itu je kot. Itu je introduction dia. Yang lain semua macam biasa je jawab. Lepas tu yang ni kan, nombor 9. Construct 90% confidence interval for the ratio. Ni keyword dia adalah ratio. Okay, ratio population variance. Nampak sama tapi bukan. Okay, yang ni dia tak sebut ratio tau. Ini dia sebut population sahaja. Population variance sahaja. Dia tak sebut langsung for ratio. Tapi bila yang soalan 9 ni, dia ada perkataan ratio, dia minta kita guna formula lain. Okay, yang ini dia jatuh pada F distribution. Dia jatuh pada F distribution. Formula sangat berbeza. Okay, F distribution ni boleh tengok nota. Kita tengok pada yang ni. Tengok ni. F. Ini formula dia sangat pening. Jadi yang tu boleh tengok baliklah macam mana nak guna dia. Okay. Alright, so kita tengok case proportion. Proportion ni dia simple saja, dia adalah binomial. So binomial ni tak ada apa-apa, no table. Ni no table. Tapi formula dia binomial Ni binomial. Binomial memang tak ada table pun. Okay. So itu je lah. Kita guna berapa table kat sini? Kita ada 1, 2, 3, 4 table. So 4 table, 6 formula yang berbeza. Dalam 6 formula yang berbeza, mean ni pecah 4. Mean ni pecah 4 case. Case 1, case 2 dan sebagainya. Ada banyak sangat. So yang tu kita akan belajar. Okay.
Kita tengok soalan 1. Okay, soalan 1 ni dia bagi soalan kibat terus tau. Tapi kalau baca betul-betul, okay, kita akan keluar dulu isi penting dia. Okay. Di sini kita baca dulu soalan. Diberi soalan ni, mean yield of chemical process is being studied. Okay, ni huraian, ni tak ada apa-apa. Ni pernyataan biasa je. Okay, ni pernyataan Okay, pernyataan tak ada apa-apa. Okay. From previous experience with the process, standard deviation of yield is not to be 3. Maksudnya, dia buat satu kajian ataupun satu pengalaman sebelum ni di mana standard deviation tu didapati adalah 3. So kita keluarkan isi penting. Standard deviation adalah 3. Dan kat sini soalan dia nak cari 99% confident interval yang perlu diestimatkan di dalam, okay, within. Okay, within ni kata kunci dia, within the value of 1. Okay. Soalan ni kita tak tahu tau. Okay, dia ada berapa min. Dia tak cakap pun ada berapa min kat sini. Jadi kita assume dia sebagai soalan ni jatuh pada 1 min. Sebab dia tak bagi tahu pun berapa min kat sini. Okay. Sebab apa? Sebab dia bagi standard deviation. Dia bagi standard deviation. Tapi dia tak suruh cari apa-apa pun. Dan soalan C baru dia cakap. Soalan C ni baru dia cakap find berapa confidence interval for the mean. Yeah. Maksudnya 1 min. Okay. Lainlah kalau dia cakap for 2 min ataupun for what, apa jenis min lah. Dia tak cakap pun berapa banyak min. Dia cuma cakap for the min sahaja. Maksudnya ada 1 min. Kalau tengok soalan lain, macam soalan ni. Soalan 5 ni, dia ada cakap difference between mean. Difference between mean maksudnya ada ada before and after. Okay, before and after. Dia ada perbezaan antara sebelum dan selepas. Ini kita boleh assume dia sebagai 2. 1 min, 1 min lagi 1. So ada 2 lah. Tapi untuk soalan tadi dia tak ada difference tau, dia tak ada perbezaan. Dia terus directly suruh cari min yield sahaja. Maksudnya 1 sahaja min. Okay. Jadi kita dah dapat kenal pasti soalan dia. Okay, kita cakap, okay, dia jatuh pada tajuk ni. Confidence interval untuk 1 min. Okay, so formula dia antara 2 ni je. Z or T. Okay, next. Kenal pasti pula, kita nak guna Z atau nak guna T. Okay, sebabkan kat sini dia bagi nilai standard deviation, maka kita guna Z. Sebab ini diberi. Okay, standard deviation diberi. Tapi sekarang ni, N tak tahu. Betul tak? Sebab tu soalan dia ada step by step. Soalan dia tanya soalan A dulu. Okay, ni. So kita tengok macam mana nak cari soalan A. Okay, first. Dia cakap cari error dulu dalam confidence interval ni. So assume sahaja kita lukis satu gambaran. Ini distribution. Dan confidence interval dia, confidence level dia adalah 99. Confidence level adalah 99%. Jadi kita assume dia punya kawasan dia besar ni. Okay, ni kawasan dia. Kita assume ni adalah 99%. Okay, dalam 99% ni dia cakap estimate should be accurate within yield dalam mean, within mean with the value of 1. Maksudnya dalam ni mesti ada salah satu yang kena accurate lah ataupun yang tak accurate. Antara itulah, antara yang cacat. Ataupun kita kenal pasti dia sebagai error. Mesti ada error dalam 99% ni. Okay, mesti ada error. Tapi dia cakap dekat sini dengan jelas ni, dia cakap within the value of 1. Okay, jadi error dia sama dengan 1. Sebab dia dah cakap within
the value of 1. Dalam 99% ni, ini adalah dia punya mean, true mean. Tapi dia mesti ada accurate. Mesti ada satu yang tak accurate. Sorry dia mesti ada satu yang tak accurate. Jadi dia dah bagi tahu, mesti dia bagi tahu. Mesti dia akan bagi berapa yang tak accurate tu. So satu kat sini. Okay. Jadi keyword yang kat sini untuk kena pasti error adalah perkataan within. Ni keyword dia. Okay. Kalau tak percaya, okay, kalau tak percaya, kita tengok soalan nombor 3. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Okay, kat sini. Okay, soalan nombor 3, dia tanya, kita ada 90% confidence level. So, kita assume ini adalah gambaran. Ini dia punya lorekan. Okay, ini lorekan true mean. Ini lorekan true mean confidence level iaitu 90%. Tapi dekat sini dia ada perkataan within. Within berapa? So, berapakah error yang ada dalam 90% ni? Kita nak kena pasti error je. Okay, margin error. Sorry, margin error. Tapi kita panggil dia error lah. Okay, yang ni sebabkan ada perkataan within di dalam antara. Okay, di dalam antara 90% ni, mesti ada error. Confirm ada error. So, error dia, ini yang accurate, yang tak accurate ni adalah 6. Okay, sebab dia dah cakap dah within 6. Yang belakang ni penyataan sahaja, tak payah confuse. Ni semua abaikan. Ini semua abaikan. Dia just nak tahu je. Dia nak suruh cari confidence level dalam kalangan berapa. Okay, dalam kalangan berapa nilai value tu. Apa value tu? Okay, ini adalah value of error. Okay, margin error lah. Dalam kalangan berapa? Kalau dia kata 8, 8 lah. Kalau dia kata 6, 6 lah error tu. Jadi itu soalan hebat kena tahu. Yang penting keyword dia adalah perkataan within. Okay. So berbalik kepada soalan tadi. Okay, kita ada ni. Kita ada error. Okay. So ini dia ada cakap within. So value untuk dalam kalangan error tu adalah 1. Okay. Jadi jawapan dia A, error sama dengan 1. Oops. Dia tak ada jalan kerja dia just kita kena pasti daripada soalan tu je. Error sama dengan 1. Dia memang tak ada, orang kata tak ada jalan kerja. Memang orang kata apa? Kita just keluarkan sahaja nilai tu daripada soalan. Nilai error tu. Sebab soalan tu yang akan bagi. Kalau kita kena cari, dia jadi lain lah. Okay, kalau kita kena cari, kita guna ni. Formula margin error. Okay, formula margin error adalah Z alpha over 2 standard deviation over sub n. Ini adalah formula dia. Tapi sekarang ni, dia dah bagi dah siap-siap berapa value bagi error tu. So value dia adalah 1. So error dia, determine the error, kena pasti berapa error dia. Error dia adalah 1. Itu sahaja. Ambil sahaja daripada soalan. Kalau soalan tu dia suruh find the error, find the margin error, so guna formula ni. Okay. Yang ini dapat dari mana tahu formula margin of error ni? Margin of error ni ambil daripada nota. Ni margin of error. Dia bukan standard error tau. Dia adalah margin of error. Ini adalah apa orang kata accurate. Okay, benda yang kita kena accurate. Yang tak accurate, sorry. Yang tak accurate dalam apa kata dalam distribution tu. Ni penerangan dia lah. So dalam interval dalam interval tu. Maksudnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari sini kiri. Dari kiri sini
ke kanan dalam kalangan 90% tu. Berapa dia punya margin error tu? So margin error dia adalah 1. Okay. Janganlah kita assume, okay, kalau 99% margin error dia 1. Kalau 98% margin error dia 2. Salah, jangan macam tu. Dia sebenarnya kita kena guna formula ni. Tapi sebabkan kita tak tahu nilai N dia tak tahu kan. So kita pun akan cari dari soalan. Dia macam ibarat kebat lah, dia akan bagi. Okay, so value dia 1. So 1 lah. Tak boleh cakap 2, tak boleh cakap 3. Macam tu je. Okay. Alright. Next, B. Okay, B. Yang ini, kita akan guna formula yang sama. Okay, sebab kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah, margin error ni adalah 1. Sorry margin error adalah 1. Okay. Dan dia nak tanya kita, how large a sample is necessary for this study? Maksudnya, berapakah nilai N yang sesuai? Sesuai tu tak sesuai lah, maksudnya macam berapakah nilai N yang suitable? Maksudnya yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Ini sepatutnya. Necessary maksudnya sepatutnya. Berapakah nilai N yang sewajarnya? Bila kita patah balik, okay, kita sebenarnya kaitkan balik dengan jawapan A tadi. Jawapan A tadi error dia adalah 1, betul? Tapi formula dia apa? Ini formula dia, margin error. Kita nak cari nilai N ni sahaja. Okay, kita nak cari nilai N. Okay, so kita terbalikkan sahaja. 1 sama dengan Z alpha over 2 apa ni? Standard deviation over root N. And then kita pindah je lah. Kita pindah dia jadi darab. Okay, punca kuasa N pindah jadi darab sama dengan Z alpha over 2 darabkan dengan sigma. Kita darabkan dengan sigma. And then kita dapat macam ni. N sama dengan Z over 2 Z alpha over 2 sigma punca kuasa pindah jadi kuasa 2. Macam tu kan? Tapi ingat tau, sebenarnya ini bukan 1 ini error, E. Ini formula dia. Error, margin error, kita panggil dia sebagai E. E sama dengan Z alpha over 2 sigma over punca kuasa N. Lepas tu dia jadi E punca kuasa N. Lepas tu E pindah bawah. Okay, E pindah bawah. Okay, ni E. Ini error margin error. E pindah bawah. Sorry tadi tersilap. Okay, ni E E sama dengan Z alpha over 2 darabkan dengan sigma over punca kuasa N. Sekarang kita songsangkan balik untuk cari nilai N. Kita songsangkan balik formula itu untuk cari nilai N. So, punca kuasa N pindah jadi darab. Okay, dia akan jadi E punca kuasa N. Yang ni dapatkan sahaja. Lepas tu, E pindah bawah jadi bahagi. Okay, E pindah bawah jadi bahagi. Kemudian punca kuasa pindah jadi kuasa 2. Silap dia jadi macam ni. Ni buat bracket. Buat bracket sini kuasa 2. Betul. Sebab kita punca kuasa ni kita pindah dia kepada semua semua. Bukan satu sahaja, dia semua. So dia kena letak bracket macam ni. Ni formula. Kita derive balik. Kita derive balik formula tu. Derive the formula. So nak cari nilai N. Okay, nak cari nilai N ni ganti je lah. Okay, N maksud dia Z alpha over 2 standard deviation. Okay, darab dengan standard deviation over dengan E. Okay, dalam kurungan kuasa 2. Itu je lah. Cumanya sekarang kita nak kenal pasti nilai alpha dia. Alpha ni maksudnya
tengok confidence level kita. Kita kan ada 99% kan. So 1 tolak 0.99 sama dengan 0.01. Okay, alpha ni kita tengok berapa persen. Okay, berapa persen ni kita ambil baki dia sahaja. Kita ambil dia punya baki dia. Kita ambil dia punya standard error dia. Lepas tu, dah dapat ni, kita pun bahagi 2. Sebab kita nak Z alpha over 2 kan. So Z alpha over 2 sama dengan Z 0.01 over 2 sama dengan Z 0.005. Betul tak? Cek 0.01. Cek balik. 0.01 bagi 2. So 0.005. Okey, betul. Sini so kita dah dapatlah nilai alpha over 2 ni. Lepas tu kita tengok lagi soalan. Tadi kan kita dah jumpa standard deviation ni kan. Standard deviation dia bagi 3. Dia bagi tahu standard deviation tu adalah 3. So standard deviation sama dengan 3. Okay, so masukkan dalam formula. Error dia adalah 1. Error dia adalah 1. So masuk je lah. N sama dengan, okay, ni kita bulatkan. Okay. So N sama dengan Z alpha over 2 tu maksudnya Z 0.005. Okay, darabkan dengan 3. Okay, over dengan 1. Okay, over dengan 1. Lepas tu kuasa 2. Macam tu. Tapi ingat tau, Z ni kita kena cari table. Okay, Z tu kita buka kepada ni, percentage point. Okay, percentage point di mana 0.05 kat sini. Okay, ni 0.005. Yang barulah Z yang baru ni. 0.005. So jawapan dia adalah 2.5758. Okay. So kita pun gantikan and ganti kat sini ni 2.5758. Okay. So ni kita nyatakanlah. Okay, yang ni jawapan dia adalah 2.5758. Okay. Dan error dia adalah 1. Okay. Jadi kira guna kalkulator 2.5758 kali dengan 3. Okay. Kemudian kuasakan 2. Okay, kuasakan 2. Sebab dia over 1 kan. So over 1 lah. Over 1 kuasa 2. Okay. So, dapat jawapan 59.713. So N sama dengan 59.713. Okay. Jadi kita tak nak tahu macam nombor point-point ni sebab bila kita cerita pasal N ni adalah bilangan N ni adalah bilangan. So biasanya bilangan ni kita tak boleh ambil separuh. Contohlah bilangan ni kita ada 3.6 buku. Takkan kita ambil buku ni 1, ni 2, ni 3. So kita ambil 3,5 je, 3.6 macam ni. Kita ambil separuh je. Mana boleh? Kita mesti ambil full kan? Kita mesti ambil sepenuh-penuhnya 4 buku. Macam tu. Kita mesti ambil 4. So kita pun N estimate menjadi 4. Itu contoh. Dia tak boleh lah kalau kita tengok kat sini, okey, bilangan dia 59 point bla bla bla. Kita pun ambil 59. Salah kita kena estimate dia, ambil yang lebih sikit. So N buat macam ni, equal yang beralun. Okay, equal yang beralun itu maksudnya approximately. Anggaran. Anggaran dia adalah 60. Anggaran dia adalah 60. So kita estimate bahawa sampel dia adalah 60. Okay. Sampel dia adalah 60. Sebanyak 60. Jadi
Macam itulah ceritanya. Kalau kita nak cari soalan ni soalan kebat jadi kita kena pasti dulu error dia berapa. Soalan tu ada bagi ke tak? Kalau soalan tu bagi, kita terus je cakap within berapa? Within 1. So ambil lah error dia sama dengan 1. Derive balik formula. Okay, gunakan konsep yang margin error tu, derive balik untuk cari nilai n. Okay, lepas tu ganti sahaja. Gantikan Z, gantikan standard deviation dan gantikan error. Okay, nanti dapat. Okay, so ini adalah contoh. Okay, ini adalah contoh. Sekejap kita bawakan sikit. Silap. Ini kita ambil. Ini kita letak ke atas supaya tak serabut. Okay. Alright. So nanti soalan dia, kalau dia bagi macam ni kan, ni case soalan dia lah. Dia tanya, berapakah bilangan sampel yang sepatutnya ataupun sewajarnya? So gunalah kaedah ni, margin error. Sebab margin error ni kita boleh carilah dia punya nilai n. Yalah sebab kita tahulah dia punya, apa orang kata, error tu berapa kan. Error dia adalah 1. So gunalah margin error punya formula. Kita derive balik. Kita terbalikkan saja formula tu supaya dia dapat bentuk macam ni. Yang ini tak ada dalam nota. Okay, yang ini tak ada dalam nota tapi ada dekat Google. Korang boleh search je. Okay, search saja dekat Google memang ada formula ni lah. Okay, so macam mana boleh terjadinya formula ni? So kita derive balik, kita pusingkan balik formula tu. Okay, dan baru kita boleh jawab macam biasa. Soalan C ni kita jawab macam biasa je, dah tak ada kebat dah. Kebat dia pada soalan A dengan B sahaja. So kita tulis kat sini. Ini soalan kebat lah, susah sikit. Okay. Sebab kita kena pasti dia punya error lah, kita kena pasti dia punya nilai n lah. Lepas tu bila kita dah dapat, okey, dah boleh buat macam biasa. Okey. Alright. Untuk soalan C, jawab macam biasa. Okay, C, kita tahu dia jatuh pada topik yang pertama iaitu one min. Okey, dia jatuh pada one min punya solution. One min solution. Confidence interval. Sorry. Confidence interval untuk one min one min. Jadi yang kita kena cari adalah sample min. Okey, sample min ataupun min biasa X bar. Sample min ni janganlah confuse. Sample min ni maksud dia adalah min tapi dalam bentuk sample. Okey, ataupun X bar. So X bar dia adalah 10. Okey, so kita keluarkan isu penting dia. X bar dia adalah 10. Okey, kemudian kita masuk je dalam formula confidence interval. Okey, confidence interval sama dengan tengok balik nota. Ini dia punya formula. Okey. Ni X bar tolak dengan nilai jawapan tu. Sekejap ni. X bar yang first dia akan tolak tau. Yang belakangan dia akan tambah. Itu je. Dia plus minus. Ni formula asal plus minus. X bar tambah tolak nilai margin error tu. Okey, tambah tolak nilai margin error. So, X bar kita ada 10, kita ganti je lah dengan 10. 10 tolak. Okey, first tolak tolak. Okey, kita ambil lah dia punya nilai Z tu. Nilai Z dia adalah 2.5758. Ni kita ambil balik Z ni. Kalau tak ada, kita cari sendiri Z tu berapa. So, tulis kat sini 2.5758. Okay, dia akan darab dengan standard deviation. Standard deviation dia adalah 3. Okay, standard deviation dia adalah 3. Okay, over dengan
punca kuasa N. Ni formula dia. Ni. Standard deviation over dengan punca kuasa N. N tu kita assume lah 60. Kita dah dapat 60 kan, kita assume je 60. So punca kuasa 60. Guna warna merah lah. Punca kuasa 60. Okay. Dia kena letak punca kuasa sebab ikut formula sampling. Okay. Lepas tu, ni kita letaklah di antara true mean. Di antara true satu mean lah. Okay. Ni mean yang pertama. Okay. Lepas tu ulang balik benda yang sama. Okay. Ulang balik benda yang sama, kita cuma tukar simbol tambah je. Kita letak simbol tambah. Okay. Lepas tu carilah jawapan dia. Ni kita tekan je calculator. Tekan-tekan dapat jawapan. Okay. Ikut je formula. 10 tolak 2.5758. Okay. 3 per dengan punca kuasa 60. Okay. So dapat 9. Okay. 9.002. Okay. Ni kita dapat 9.002. Okay. Ambil lah 3 tempat perpuluhan. Kalau tak perhati pun ambil 3 ke 4 ke, tak kisahlah. Lepas tu kita letak pula simbol tambah. Ini tukar simbol je lah, letak tambah. So dia dapatlah 11. Okay, ataupun 10.998. Okay. Boleh, tak ada masalah. 10.998. Tapi kita ambil lah jawapan yang orang kata macam ini kan nampak macam nombor bulat. Kita hampirkan dia. So ni kita boleh tulis sebagai 9 hingga 11. Okay, 9 hingga 11. Jadi kita boleh tulis juga dalam bentuk bracket. Bracket 9, 11. Ini kita panggil dia sebagai notation. Okay, notation bagi confidence interval. Notation of CI. Okay, nak buat dua cara. Nak buat dalam bracket boleh, nak buat dalam bentuk macam ni pun boleh. Sangat dialu-alukan. Okay. Ini kita panggil dia confidence interval. Senang je. Yang susah sebab soalan A dengan B tu kita kena cari sendirilah ikut soalan. Tapi bila dah dapat semua nilai, dah kenal pasti dia jatuh pada tajuk mana, masukkan sahaja dalam formula. Okey. Ni kalau contohnya jawab 9.002 pun betul, tak ada masalah. Okey, ni pun sama betul Tak payah bunda pun tak apa. Okay, ini kalau tak rasa macam kurang sikit boleh tengok balik video dan boleh rujuk balik dalam jawapan yang dah bagi hari tu. Ni error dia 1, standard deviation dia 3, lepas tu ganti je lah. Ni direct balik dapat 60. Lepas tu masukkan sahaja dalam formula. Okay, ni dia dah jelaskan dah. Okay, ni formula dia. Ni formula dia dah jelaskan. So ganti sahaja dalam tu. Kemudian tolak tambah dan then dapatlah jawapan. Bundarkan. Itu saja. Okey. Ni senang je. Soalan 2. Okey, sebab apa? Kita go through pada soalan 2. Okey, nombor 2 ni senang saja sebab dia bukan soalan kibat tau, dia soalan biasa, normal question. Okey, normal question. So, yang ni dia direct lah, direct question. Just ambil saja. Okey, dia punya keyword dia tu. First, keyword dia standard deviation dia adalah 3. Sorry, 3.1. Okay. Dan kat sini kita ada random sample of 9. Okay, random sample of 9. 9 specimens. Maksudnya N dia sama dengan 9. Okay, kita keluarkan. Standard deviation dia sama dengan 3.1. N dia sama dengan 9. Okay. Dan average. Average ni maksudnya sample mean. Okay, sample mean dia adalah X bar. Okay, S bar dia adalah 99.4. Okay, maksudnya kat sini, semua ni maklumat ni dah ada. Tak perlu kita cari nilai N dia, tak perlu cari apa-apa lagi dah. Sebab kita dah tahu dah semua ciri-ciri ni. Okay, dan kat sini dia cakap, find 95% confidence interval of the mean. Maksudnya dia jatuh kepada one mean. Okay, ni jatuh pada one mean. Jadi cari dulu first step, cari dulu alpha. Okay, alpha ni maksudnya berapa dia punya error. Okay, berapa dia punya error, berapa dia punya level error dia, standard error dia. Standard error tu alpha je lah, kita panggil alpha je lah.
Berapa dia punya alpha dia? So alpha dia ni, kita just ambil satu. Satu ni wajib. Satu ni wajib. Okey, kalau tak warna hitam wajib Wajib tolak. Ni kita tolak dengan berapa percentage dia? 0.95. Kita tukar dalam bentuk desimal. Okey. So akhirnya kita akan dapat alpha dia bersamaan dengan 0.05. Okey. And then yang kedua, kita akan cari nilai Z. Buat pelan-pelan. Jangan buat terus, nanti pening. Okay. Cari nilai Z alpha over 2. Kenapa kita guna Z? Kenapa kita guna Z? Sebab guna Z kan? Jawapan dia betul tapi tak tahu kenapa kita guna Z. Okay, ya. Yeah. Sebab standard deviation dia diberi. Walaupun N dia, orang kata N dia kurang daripada 30 kan. Tapi kita tengok kat sini. Dia bagi tahu standard deviation ni. So kita guna Z. Okay. Kita guna Z. Okay, next. Carilah sama dengan Z 0.05 over 2. Sama dengan Z 0. Berapa ni? Tak tahu. 0.05 bahagi 2. Okay, 0.025. Okay. Buka table. Pergi buka table. Check. Mana Z 0.025? Okay, ordinates table of ordinates 0.025. Ni atas dia je. So jawapan dia adalah 1.96. Kita buat pelan-pelan. Yang ketiga, masukkan dalam formula confidence interval. Confidence, tulis cantik-cantik macam ni. Confidence interval adalah S bar. Okay, S bar dia adalah 99.4. Okay, minus dulu mesti tolak dulu dengan Z. Okay, Z ni adalah 1.96. 1.96. Okay, dia akan darabkan dengan standard deviation iaitu 3.1 over dengan punca kuasa N. Okay, punca kuasa 9. Jadi macam ni lepas tu kita letak di antara mean, yang ni kita panggil di antara mean di antara mean. So yang belah kanan ni adalah positif, dia tambah. So kita pun buat benda sama. 1.96. Okay. Ni 3.1 over punca kuasa 9. Jadi kita just kira je guna kalkulator. Kira tak payah letak formula tak apa, kita hafal formula ni 99.4 tolak 1.96. Okay, buka kurungan 3.1 over punca kuasa 9. Ini dapat 97.375. Okey, 97.375. Kita ambil 3 je. Kita ambil 3. Kita ambil 3 tempat perpuluhan. So kita letak di antara mean, di mana 97.375 di antara situ sampailah yang tambah tu, yang positif tu. Saya letak tambah kat sini 101.425. Okay. So kita pun bolehlah buat conclusion. Okay, conclusion. The confidence interval of ataupun for apa ni? Mean breaking strain. Okay. Biasanya kita kena buat conclusion biar nampak kita ni nampak profesional. Mean breaking strain is buat dalam bracket 97.375, 101.425. Okey. Nampak dah. Itu sahaja. Sebab tu kita kena tahu dalam soalan, setiap soalan ni kita kena tengok dulu dia jatuh pada tajuk yang mana. Dia jatuh pada one mean ke, dia jatuh pada 2 mean ke, ataupun yang lain. So hati-hatilah. Baca dulu soalan tu elok-elok. Okay.
So itu sahaja untuk one min. Senang saja. Yang susah adalah two min sebab dia ada 4 case. Okay. Nanti kalau tak sempat salin, boleh check balik kat sini. Sini sama je. Okay. Boleh check balik. Okay, next. Kita move terus sebab kita nak kejar masa sikit. Okay, yang ni tadi kita dah try buat. Kita dah tengok sikit lah. Kita dah nampak dah. Soalan dia sama macam soalan 1. Okay, dia dah cakap dah. Within. Di kalangan 90% confidence interval tadi, dalam ni kita ada true mean. Kita ada true mean. So, berapa yang tak accurate tadi? Iaitu 9. 9 pula 6. 6. So, margin error kita ada 6. Okay. Dan standard deviation dalam ni diberi adalah 8. 8. So, kita tahu margin error kita 6. Standard deviation kita 8. Okay. And kita je tak tahu. Apa soalan yang dia nak? Soalan yang dia nak dekat atas ni. How large a sample must she select? Maksudnya berapa besar sampel yang perlu ada. Maksudnya dia nak cari nilai N lah. Macam tadilah kita guna formula margin error. Cuma kat sini kita kena pasti dulu confidence interval dia berapa. Okay. So alpha, ini solution ya. Solution. Okay, first step cari alpha dulu. Okay. Alpha sama dengan 1 tolak dengan 0.9. Sebab apa? Sebab kita ada 90%. So kita anggap dia akan tolak dengan 0.9. Dia akan dapat 0.1. Okay, 0.10 lah. Okay, yang kedua. Macam biasa cari nilai Z. Okay, alpha over 2. Kita memang guna Z je. Sebab apa? Sebab kita tahu dia jatuh pada 1 min. Sebab kita cerita pasal birth weight sahaja. Okay, birth weight sahaja. Dia ada 1 sahaja. 1 sahaja. Okay, yang kedua ni. Alpha over 2. So kita tahu alpha over 2 sama dengan Z 0.1 over 2 sama dengan Z 0.05. Sama dengan berapa? Okay, buka table. Okay, buka table. 0.05 bukan 0.05. Ni siapa jawab ni salah. Tengok berapa kosong yang ada kat situ. Yang ini ada 2 kosong sahaja. 1 di depan, 1 di belakang. So maksudnya ada 2 kosong lah. Ni satu ni dia tak tulis kosong tapi kita assume dia ada kosong kat depan. 1, 2. So ini ambil yang atas ni. 0.05. So jawapan dia 1.6449. Ni 1.6449. Tak payah bunda, ambil je direct daripada table. Okey, masukkan dalam formula untuk cari nilai N. Okey, masukkan dalam formula yang tu. N sama dengan dalam bracket Z alpha over 2 standard deviation over dengan error. Okey, error kuasa 2. Ini formula dia. Yang kita dah di-ref tadi tu Okey, masuklah. Ni nilai dia. Margin error dia ada 6. Standard deviation dia ada 8. So, Z dia adalah 1.6449. Okey, darabkan dengan standard deviation dia 8. Okey, kita akan bahagi dengan margin error dia iaitu 6. Okey, margin error dia adalah 6. Okey, kuasa 2 semua ni. Okey, kuasa 2 semua ni kita akan dapat berapa? Okey, terus kira. Okey, buat bracket 1.6449 kali 8 over dengan 6 kuasa 2. Okey, so dapat 4.81. Okey, dapat 4.81. Try tekan kalkulator. Okey, nanti dapat sama jawapan. 4.81. Tapi ingat macam tadi kita belajar. Kita ada
4.81 buah buku. Takkan kita just assume saja kita ada 4.5 kan? Kalau kita ada 4 buku, 4.81 buku, takkan kita ambil separuh saja, betul tak? Mesti kita nak semua kan? Mesti kita nak jual 5 ni contoh. So kita assume saja N ni dihampirkan dengan 5. Okay? So N approximately 5. Okay, approximately 5. Itu maksud dia. Okay. Dia tak boleh assume dia kurang, kita kena assume dia lebih. Sebab dia 4.81. Even kalau dia 4.2 pun, 4. Macam something yang bawah dengan 4.5 lah. Okay. Kita kena ambil dia lebih. Kita kena assume dia 5. Kalau 4.003 pun kita kena assume dia 5. Okay. Sebab kita kena lebih. Okay. Mesti lebih. Okay. Dia tak semestinya 4. Dia kena lebih. Sebab orang kata how large. Ni pun keyword dia, how large. So kena ambil yang maksimum dia lah, semaksimum yang boleh. Okay, and then itu je lah. Okay, itu sahaja. Sebab soalan 3 ni dia nak bilangan. Jadi kita buat conclusion. She must select at least 5. Tu contoh. Ni kita buat conclusion. She must select sekurang-kurangnya 5 lah. Boleh lebih, tak ada masalah. At least 5. At least 5 lah. 5 nombor ke, huruf ke, apa ke, tak kisah. 5. Ni. 5 je lah 5 sampel. Okay, 5 sampel. Itu sahaja. Cukup lah. Estimate the birth of infants. Boleh panjangkan lagi To estimate the birth of infants. Ni kalau orang profesional dia akan buat setiap conclusion pada setiap jawapan. Okay, tulislah. Alright. Settle. Sama je. Jawapan macam dalam tutorial ni. Okay. Sebab tu kita letak sini simbol dia. N lebih besar dan sama dengan 5. Sebab apa? Sebab kita cakap sekurang-kurangnya 5. Mesti lebih lah. Maksudnya 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Maksudnya sampel tu boleh lebih. Tapi tak boleh kurang. Okay. Sebab tu kan kat sini kalau kita letak macam ni pun tak apa. Yang penting jawapan dia betul. Okay. Ni sekurang-kurangnya 5 orang. Nampaklah macam, oh betul lah. Okay, kita cakap betul lah, kita faham. Soalan ni, bila kita derive balik formula margin error, sampel tu nak berapa. Jadi 5 orang lah sekurang-kurangnya. Okay. Okay, selesai untuk bahagian yang pertama. Jangan risau sebab nanti untuk kita cari soalan, kita akan habiskan sampai soalan berapa ni? Kita check. 1, 2, 3, 5, 6. Kita akan habiskan sampai soalan 6. Selebihnya tu akan ada video tambahan lah. Okay, so nanti korang boleh tengok pada waktu free je. Okay, tapi jangan risau sebab soalan dia ni, kita just kena pasti je 6 bahagian ni. Dapat je kena pasti 6 bahagian ni, yang mana satu dia jatuh, itulah korang kena guna formula. Itu sahaja. Table-table ni, korang kena tengok sendiri. Macam mana cara baca dia. Okay. Itu sahaja. Lepas tu, jawab macam biasa. Settle. Soalan tu just kena pasti sahaja bahagian. Dapat kena pasti, tengok table yang betul, dapat jawapan. Itu sahaja. Okay. Alright. Tapi yang susah ingat tau. Dalam tajuk confidence interval ni, yang sangat susah adalah ni. Okay, yang sangat susah adalah two means. Sebab two means ni kita ada 4 cases. Okay, kita ada case 1, kita ada case 2, kita ada case 3 dan case 4. Itu yang susah. Okay, sebab tu kita nak belajar hari ni. Macam mana nak buat two means. Kalau 1 minute senang lagi. Yang 2 minute. Okay, so kita tengok. Untuk soalan 4, okay, boleh tengok balik nota kelas hari tu sebab Dr. Kunis dah explain.
So kita tengok pula macam mana ceritanya kalau kita jawab soalan 5 di mana kita punya kes ni jatuh pada kes yang lain. Tengok macam soalan 4. Soalan 4 ni kita tengok dari sini je lah yang Dr. Kunis bagi tu yang ini kalau kita tengok balik kita assume di mana population variance dia tidak sama. Sebab kita tak tahu pun berapa population variance bagi yang pertama, berapa population variance bagi yang kedua. Kita tak tahu. So kita anggap dia sebagai unknown. Bila unknown, dia akan dianggap sebagai tidak sama. Okay. So ini jatuh kepada kes pertama. Okay, ni kes 1. Okay. Kes 1 di mana N sama dengan N. N yang pertama sama dengan N yang kedua, tapi variance 1 tak sama dengan variance 2. Ini kes pertama untuk soalan 4 yang hari tu kita Dr. Kunis ajar. Tapi macam mana dia jadi tak sama? Sebab dia tak bagi langsung pun nilai variance tu. Dia tak bagi tahu pun. Dia tak cakap pun apa-apa pasal variance population. So kita assume je lah dia unknown. Itu sebab dia tak sama. Okay, lepas tu ikut je formula kes 1. Tapi di sini kita guna t-distribution. Sebab kita punya ni, kita punya standard deviation dia tak tahu. So sebabkan tak tahulah, kita guna t-distribution. Itu je. Okay. Dan N dia juga kurang daripada 30. Okay. Alright, next. Yang kelima. Yang kelima ni macam mana? Okay. First, kenal pasti dulu soalan. Okay. Macam mana dia boleh jadi jatuh kepada 2 min? Okay, macam mana dia boleh jadi jatuh kepada 2 min? Okay, first, soalan dia dekat sini. Find 98% confidence interval. Dia cakap for the difference. Ni. For the difference bagi min. Ni jatuh lagi pada soalan min. Tapi dia cakap before and after. Maksudnya dia ada 2 min. Dia ada 2 min, kita pecah kepada 2. Before, after. Okay, kita pecah pada 2. Before dengan after. Baru kita boleh conclude bahawa ini merupakan tajuk 2 min. Okay, 2 mins. Confidence interval CI for 2 mins. Okay, CI for 2 mins. Dia jatuh pada tajuk 2 min. Itu sahaja nak kenal pasti. Okay, yang kedua. Keluarkan semua isi penting yang ada dalam setiap before dengan after ni. Contoh, kita baca satu-satu. Pernyataan pertama tak penting. Ini hanyalah statement sahaja. Pernyataan tak ada apa-apa. Yang kedua, ayat kedua ni, comparison study has been conducted by giving 9 volunteers. Okay, 9 volunteers before and after. Ini keyword yang pertama. Jadi, keyword yang pertama, N dia adalah 9. Sama before and after adalah 9. Keyword yang kedua, pain was measured using the visual analog scale. Tak penting. Before the treatment, mean pain is, ni before before mean pain ni sample pain bukan mean biasa, ni sample pain. So kita guna X bar. X bar adalah 12.4. Okay. Dan standard deviation dia adalah 2.1. So standard deviation bagi sampel. Okay. Standard deviation bagi sampel. Bukan ni siapa jawab ni salah. Siapa jawab ni salah. Okay. Sampel Sampel standard deviation dia adalah S. Okay. S adalah 2.1. Okay, ini untuk before. Okay, untuk after pula. Okay, untuk after. Okay, untuk after, cari pula dia punya sampel. Okay, mean pain dia adalah 9.5. Ni. So, S bar sama dengan 9.5. Dan sampel, kita tulis S1 lah. S1, S2. Okay, so standard deviation dia adalah 2.8.
Okey. Dah, itu saja. Dan ingat, bila dia jatuh pada kes yang pertama, jatuh pada kes yang pertama pula. Bila dia cakap assume the population variances for before and after are equal. Population variance. Population variance, simbolik dia adalah V squared. Ni population variance. Okay, maksudnya population variance bagi before yang satu ni adalah equal. Equal maksudnya sama dengan population variance bagi yang kedua. Dan N juga adalah sama. N1 sama dengan N2. Kita akan cek dia jatuh pada kes berapa. Okay, dia akan jatuh pada kes yang kedua. Ni. Okay, ni. Kes yang kedua. Okay, so bila dia jatuh pada kes 2, kita tulis kat sini go to case 2. Di sini. Go to pada case 2. So case 2 formula dia agak pening sikit dia lah pening dia. Okey. Tengok kat sini. Bila kita tengok kat sini ada S squared. S squared maksud dia sample variance. Yalah. S ni standard deviation. Sample standard deviation, sorry. Sample standard deviation. Kalau S squared variance, sorry, sample variance. Okay. Dia dengan yang sigma ni lain. Kalau sigma, dia population. Population standard deviation. Sigma squared maksudnya population variance. Itu saja. Sebabkan soalan ni tak bagi. Okay, soalan ni tak bagi S2. Sorry, S squared. Dia tak bagi S squared. Tapi dalam formula ada S squared. Ni S squared maksudnya sample variance. Jadi kita kena carilah sendiri. Janganlah kita pelik. Kenapa dia tak bagi sample variance? Kita yang kena cari. So kita letak warna purple. S squared 1 berapa? S squared 2 berapa? Senang je, kuasa 2 sahaja. 2.1 kuasa 2. Okay, dapat 4.41. Okay, 2.8 kuasa 2. Dapat 7.84. Tapi kan, dia cakap variance yang pertama sama dengan variance yang kedua. Tapi kenapa variance yang sampel ni tak sama dengan variance sampel yang kedua? Itu yang pelajar confuse. Ingat sample variance tak sama dengan sampel, sample variance, note that, ingat sample S squared ni tak sama dengan variance squared. Okay, kena ingat tu. Jadi, bila dia cakap variance, population variance ni sama dengan population variance yang lagi satu, maksudnya tak semestinya sample variance ni sama dengan sample variance yang lagi satu. Tak semestinya. Sebabkan dia tak samalah, kita kena combine. Kita gunakan pool. Okay, pool. Pool ni kita boleh check kat formula ni. Pool estimate variance. Pool estimate variance. Okay, S squared S squared. Ataupun S squared P. S squared P. P ni adalah pool. Okay, kumpulkan. Longgokkan longgokkan. So apa formula pool estimate variance? Formula dia ada dekat sini. Okay, muka surat yang sebelah dia. Ni. SP is a pool estimate of the variance. Ni S squared sorry. S squared P. Ni typo ni. S squared P is a pool estimate of the variance. So letak formula tu. S squared P adalah N1 tolak 1 S squared 1 tambah N2 tolak 1 S squared 2. Okay, over. Okay, ni over. Cik sikit. Okay. Over dengan N1 tambah N2 tolak 2. Okay, ikut je formula ni.
Okey, lepas tu masukkan saja nilai. Okey, masukkan saja nilai yang dapat daripada atas. Okey, N1 ambil dekat sini. Ni yang pertama. Before ni anggap sebagai 1. Okey, before ni anggap sebagai 1. So 9. Okey, sorry 9. Okey, tolak 1. Okey, darabkan dengan S squared 1. S squared 1 kat sini warna purple 4.41. So 4.41. Letak je macam biasa. Bukannya S1 kalau letak S1 salah sebab kita ikut formula ni. S squared. Okey, lepas tu sorry ini SP ni S squared P. Lah. Okey, betul Okey, lepas tu N2 kita adalah 9 juga. Okey, tolak dengan 1 dapat 8. Okey, darabkan dengan S squared 2 ataupun sample variance 2. So dapat 7.84. Okey, letak sini. Okey, lepas tu over. Okey. Bawah dia ni N1 iaitu 9 tambah 9 tolak 2. Okey, kira dia teruslah dapat jawapan. Okey, 9 tolak 1 8. Ataupun kalau rasa nak cantik, sinilah kasih nampak 1 4.41 tambah 1 kali dengan 7.84. Okey, dapat 98 Dapat 98 over dengan 18 tolak 2 dapat 16. Okey, so dapat berapa jawapan akhir? 98 per 16. 6.125. 6.125. Okey, ini S pool. Okey, ini adalah pool estimate variance. Pool estimate variance. Dia yang susah sebab ni lah, sebab ceritanya dia jatuh pada kes kedua. Dia jatuh pada kes kedua ni cari pool estimate variance. And then baru masukkan dalam formula asal. Panjang ni. Formula ni nak guna yang bawah lah senang. Bawah ni sebab dia sama. Bawah ni nampak cantik sikit. Okey, masukkan dalam formula confidence interval. So barulah cari confidence interval. So step by step buat step by step. Step 1, kena pasti before and after punya maklumat. Step 2, cari S pool. Step 2, kena pasti dia punya case. Step 3, masukkan dalam pool variance kalau ada. Kalau tak ada, terus masuk pada confidence interval. Okay, itu sahaja. Okay, confidence interval. Okay, confidence interval punya formula jatuh pada kes kedua kan? Okay, so kita pun pilihlah formula yang bawah. Formula yang bawah ni S bar 1 tolak S bar 2. So kita pun tulis S bar 1 tolak S bar 2. Okay, so dapat 12.4 tolak 9.5. Okay, 12.4 tolak 9.5. Dia panjang lah formula dia. Lepas tu tambah tolak. Ataupun kalau korang tak nak buat tambah tolak ni, korang tulis tolak dulu Tolak T alpha over 2. Alamak, T alpha over 2 tak cari lagi. Okay, V. Okay, sekejap lah. Ni jadikan step kelima lah. Okay, jadikan step kelima. Kita cari dulu step 4. Susah kalau kita buat terus nanti korang confuse. So kita try buat satu-satu. Okay, cari dulu yang ni, alpha. Okay, kalau tak nanti susah. Alpha adalah 1 tolak 0 point berapa? Berapa percentage dia? Okay, kita ada 98%. So 1 tolak 0.98. Okay, so dia dapat 0.02, betul? Okay, 0.02. So bila kita cari T, okay, T alpha over 2, maksudnya T 0.02 bahagi 2. Dia dapat T 0.01. Bila kita cari T, kenapa kita guna T? Sebab memang formula dia cakap guna T, so ikut je lah formula. Okay. Dan table dia, kita carilah table yang untuk T distribution. Bukan lagi normal. Tengok T distribution.
Okay, yang ni kena cari V sebab dia ada degrees of freedom. Okay, lupa nak cari V. V dia adalah 2n tolak 2. Okay, V dia adalah 2n tolak 2 di mana n adalah 9. Okay, 2 kali 9. Nilai sampel. Okay, sebab sampel dia sama kan? Okay, so 2 kali 9 dapat 18 tolak 2 dapat 16. So degrees of freedom dia adalah 16. Okay, degrees of freedom dia adalah 16. Okay, kenapa kita cari V ni 2n tolak 2 ni dapat dari mana? Okay, 2n tolak 2 dapat dari mana? Saya orang tanya-tanya. Ni ni formula dia. With V bla bla bla. Dia lain tau. Kes 1, V dia sama dengan kes 2. Okay, 2n tolak 1, 2n tolak 2 masing-masing. Tapi kes 3 dengan kes 4 ni lain. Formula dia lain. Kes 3 V dia N1 tambah N2 tolak 2. Kes 4 V dia sangatlah complicated. Nampak? Okay, sangat complicated. Dan ini jatuh pada soalan 6. Kita akan tengok macam mana nanti. Okay. So, apa pun hati-hati. Bila kita ni note buat nota sikit. Okay, buat nota sikit. Buatlah bahasa Melayu kan. Bila guna T-distribution, pastikan cari V dulu. Pastikan cari V dulu. Ataupun degrees of freedom. Degrees of freedom. DF DF. Pastikan cari V dulu baru cari dia punya T. Okay. T-distribution. So, bila dah tahu V dia adalah 16, okay, buka table, cari V16 kat sini, cari T dia adalah 0.01. So, sini 0.01 dengan 16. Okay, so 0.01 dengan 16 berjumpa pada 2.583. Okay, 2.583. Itu cara bacaan dia. Siapa yang tak tahu baca, kita ulang balik. Alpha dia sekarang 0.01. Degrees of freedom dia adalah 16. Perjumpaan antara alpha dengan degrees of freedom adalah di sini. Okey, 2.583. Kita tulis kat sini 2.583 So nanti jangan confuse macam mana datangnya 2.583. Okey. So ini kita pun tulis terus jawapan dia. Dia akan jadi tolak dengan 2.583. Okey, cari slow-slow. Okey, dia akan darab dengan siapa? Dia akan darab dengan sample distribution lah. Formula dia. So, okey, ini dia darabkan dengan 2s squared p ataupun s pool pool variance n. Okey. So letak macam ni, buat kurungan, buat letak punca kuasa macam ni. Besar-besar punca kuasa. Ikut je formula tu. Letak nombor 2, ambil yang bawah sebab yang atas tu susah. Ambil yang bawah ni, formula bawah ni. Okey, formula bawah ni sama je dengan atas tapi kita pilih yang bawah lah sebab senang. Letak nombor 2, letak s pool. S pool tadi kita dapat berapa? Okey, S pool tadi ni kita dapat 6.125. Pool estimate variance. Okey. So letak 6.125. Okey, over dengan n. N dia adalah 9. Okey. Ni kita darab lah. Okey, dekat dalam ni kita darab. So kita tutup Kita tutup. So cari nilai dia. Okey, so cari nilai dia. Lupa. Dia kan plus minus kan? So letak ni, letak macam in between. Min 1 tolak min 2. Sebab dia nak differences. So bila differences dia jadi tolak lah. Min 1 tolak min 2. Okay, salin balik. Salin balik yang ni. Kecilkan. Panjang tau. Okay.
Ni jadi tambah tak muat pula. Okay, tak apalah. Kita sama bawah Okay, ditambah Ini ditambah. Sorry sebab tak muat. Okay. Kalau korang tak nak buat macam ni, korang boleh je tulis plus minus. Tapi nanti korang kena buat dia punya range dia Korang kena susun range dia. Contohnya kalau macam ni macam panjang lah nak tulis kan. Korang tak apalah, korang just tulis plus minus. Nanti dapat jawapan tu je, baru korang buat range dia macam mana kita buat macam ni je lah plus minus. Okay, nanti semua faham lah. Okay, kenapa dia jadi plus minus. Okay, first kita cari dulu jawapan. Okay, 12.4 tolak 9.5 dapat 2.9. Okay, 2.9. Okay, yang ini kita tak payah kira dulu kita biarkan dulu. Tak plus minus. Baru dapat pendek. Okay, baru kita kira. So kita kira tekan kalkulator 2.9. Tolak dulu 2.583 darabkan dengan letak punca kuasa. Macam ni dia macam panjang tau. 2.9 benda ni lah. 2.9 tolak 2.583. Ni tak ada kurungan kan. Baru tak kurungan. Punca kuasa 2 dalam kurungan 6.125 over 9. Jadi macam ni Ikut je macam ni dalam kalkulator biasa. 2.9 tolak bla 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 semua ni. Dia memang susah tau nak tekan kalkulator ni. So kena tekan pelan-pelan. Okay, so dia dapat negatif 27.20. Tapi biasanya kita akan ambil dalam bentuk statistik ni jawapan lah. Okay, so dia dapat negatif 0.1135. Okay, so dia dapat negatif 0.1135 in between min 1 tolak min 2. Mesti buat di sini. Sebab dia adalah differences. Okay, so okay, kita pilih balik 9 tambah 2.583 punca kuasa 2 kali dengan 6.125 per 9. Okay, kita dapat 5.9135. Okay, 5.9135. Okay, pastikan sama tau jawapan dengan yang dalam ni. Okay, pastikan sama Kalau tak sama maksudnya salah tekan lah tu. Okay, jadi tekan dulu. Itu saja. And then kita buat conclusion. Okay, kita buat conclusion bahawa the difference ataupun the confidence interval between mean pain before and after the treatment is apa? Itu contoh. Okay, the confidence interval between mean pain before and after kita kena cerita tau. Kita kena bagi tahu ini apa? Ini mean before and after the treatment. Okay, the treatment is ini buat dalam bracket negatif 0.1135, 5.9135. Itu saja. Okay. Dia susah sebab nak tekan kalkulator je. Tapi yang penting, kita tengok formula dia jatuh pada kes yang mana. Okay, dia jadi panjang lah. So ingat tau, bila kita jawab soalan untuk chapter 3 ni, kenal pasti dulu confidence interval ni dia jatuh pada topik yang mana. Okay, dia jatuh pada topik one mean ke, two means ke, ataupun apa-apa yang lain lah. Yang kedua, bila dia jatuh pada dua mean, kita kena bahagikan kepada dua bahagian, before and after. Okay. Yang ketiga, kita check adakah dia jatuh pada kes 1, kes 2, kes 3 atau kes 4. Dan pastikan jangan keliru dengan 4 simbol ni. Okay, sebab dia tak sama. And then kalau dia contohnya jatuh pada kes 2,
kita kena cari full estimate variance. Hanya case 2 sahaja. Only in case 2. Ini saja yang kita kena cari full estimate variance. Kan? Itu saja yang kena cari S pool. Yang lain tak payah. Case 1, 3, 4 tak payah. Yang kena cari S pool hanyalah case 2 sahaja. Yang keempat, yang kelima ni, okay, kita cari alpha dengan degrees of freedom dengan T distribution dia. 3 benda. And then baru masukkan dalam confidence interval. Okay, dia banyak lah step by step dia. Okay, so nanti kita tengok soalan 6 sekali jalan sebelum dia 8. Kita nak tamatkan kita punya session tau. Okay, tapi kita habiskan juga soalan nombor 6 ni sebab nanti korang takkan tahu macam mana nak kira degrees of freedom tu. So kita kena tahu dalam formula ni salah tau. Ni V ni. Okay, yang ini ada kuasa 2 Yang ni dekat luar ni dia ada kuasa 2. Sebab dekat Google dia tulis kat sini bracket yang atas ni dia ada kuasa 2. So yang ni dia tak ada kuasa 2. Sebab tu bila kita try buat dekat sini dia takkan dapat jawapan. Okay. Dia sepatutnya ada kuasa 2. Korang boleh check balik dalam nota tutorial ni. Bukan nota lah, jawapan yang saya buat lah. Okay, soalan nombor 6. Tengok kat sini dia ada kuasa 2 kat atas ni. Sebab ni tengok dari Google. Memang formula dia kena ada kuasa 2. Dalam nota tu tercicir kuasa 2. Okay, dia panjang sikit. Okay, cara yang sama. Okay, ni kita buat sekali lalu je. Okay, kita tengok kat sini dia ada man and woman. Okay, man and woman. Dan dia ada sebut perkataan difference between mean. So automatically dia akan jatuh kepada confidence interval for 2 means. Okay, dia akan jatuh pada confidence interval for 2 means. Okay, then step 1 macam biasa kita kena asingkan man and woman. Tadi kita asingkan before and after kan. Sekarang kita asingkan man and woman. Okay, man and woman. Okay, apa yang diberi kat sini? A random sample of 11 men. So N sama dengan 11. Dengan sebanyak average. Average ni adalah mean sample. Sample mean 28.9. Okay, kat sini ni keyword dia. 11, 28.9. Dengan standard deviation dia, ingat ni adalah sample standard deviation. S1 adalah 6.4. Okay. So untuk woman pula, N2 ni N1. Okay. N2 dia adalah 13. Ini tak sama. 13. Okay. Kemudian average dia adalah 26.1 iaitu sample mean. X bar tu iaitu 26.1 dan sample variance, sample standard deviation dia adalah 4. S2 dia adalah 4. Okay. So ingat, bila kita dah keluarkan semua isi penting, baca lagi. Ada tak ada assume? Ini dia ada assume Assume that the variances, ini population population variances are not equal. So bila population variances dia tak equal, so population variance 1 tak sama dengan population variance 2 dan kita check N1 tak sama dengan N2. N1 tak sama dengan N2. So kita boleh tengok dia jatuh pada kes berapa. Okay, kita tengok dia jatuh pada kes 4. Okay, tengok kat sini nota. N1 tak sama dengan N2. Population variance 1 tak sama dengan population variance 2. Okay. Ni ni kita check. Ni nombor 2 ni check Check cases. Check jatuh pada kes mana. Yang ketiga, tambah sikit nilai S squared ataupun sample variance. Tambah nilai tambah dia punya apa panggil? Maklumat. Okay, so tambah maklumat dia 6.4 kuasa 2 dapat berapa? 40.96. Okay. Yang kedua adalah 4 kuasa 2. So dapat 16. Tambah nilai, tambah dia punya maklumat. Jangan tak tambah. Sebab nanti formula kita kena guna sample variance. Okay. Tambah je maklumat yang ada. Okay, and then yang ketiga. Yang ketiga cari dia punya alpha
Degrees of freedom dengan T distribution. First, cari alpha dulu. Alpha dia tengok pada confidence interval. 99%. So, 1 tolak 0.99. Okay, kita ambil masa sikit sebab nak habiskan nombor ni. Okay, so dapat 0.01. Kemudian cari V dia. V dia ni, janganlah kita main mandai-mandai je buat. Jatuh pada kes 4, tengok formula degrees of freedom. Okay, yang ni. So, bila kita masukkan dalam formula, copy paste je lah sekejap. Sebab mana nak salin. Okay, ni kita snap. Kita paste sekejap. Ini formula dia. Okay, ini kita tambah kuasa 2 ke atas ni sebab dia tertinggal kat dalam nota ni dari kuasa 2 sepatutnya. Okay. So, bila kita letak S1, S squared 1 ni, S squared 1 ni adalah 40.96. Okay, 40.96. Okay, 40.96 over dengan N1. N1 dia adalah 11. Okay, kemudian ditambah dengan S squared 2 ataupun sample variance 2. 16. Okay, 16 over dengan N2. N2 kita adalah 13. Senang saja, ganti saja. Letak kuasa 2 kat sini. Okay, over. Ini over. Okay, ni letak lagi S squared 2. S squared 1, sorry. S squared 1 dia adalah 40.96. Sama je. Okay, N1 dia adalah 11. Tapi masing-masing ni kuasa 2 lah. Okay, ni kuasa 2. Kemudian over. Jadi over lagi banyak N1 dia adalah 11. Tolak 1. Okay, tambah. Dia tambah pula yang kedua. Okay, 16 over 13. Dia berdiri sama macam atas tapi dia pecah 2 lah. Okay, kuasa 2 over dengan 13 tolak 1. Okay. Macam mana nak hafal Kita pandai lah. Okay, so apa nilai V dia? Okay, cari sendiri. 40.96. Sorry, buat bracket 40.96 over 11 tambah 16 over 13. Kuasa 2. Cari dulu satu-satu. Okay, 24.546. Ni dapat atas dia 24.546. Ambillah 3 tempat perpuluhan. 24.546. Okay. Over dengan bawah dia ni. Okay, 40 panjang tau. Saya malas tu nak buat. Okay, 40.96 per 11 kuasa 2. Kemudian per dengan 10. Okay, per dengan 10. Okay, dapat 1.387. Ini dapat 1.387 belah kiri Okay, lepas tu tambah. Okay, 16 per 3. Okay, 16 per 13 kuasa 2. Okay, over dengan 12. So dapat 64.507. 64 bagi 507. 0.1262. Ini susah tau nak kira satu-satu ni. 0.1262. Okay, betul tak? Sama macam ni. Kiralah sendiri. Lepas tu dapatkan dia punya V. V dia berapa? So kita kira 24.546 over dengan ni 1.387 tambah 0.1262. Dapatlah 16.22. Okay, 16.22. Ingat kita ni bila kita dapat macam ni dalam point-point, okay, dalam table kita ni, ni yang penting ni korang kena tahu. Dalam table ni degrees of freedom mana ada point-point? Semua nombor bulat. Kan? Macam mana nak kira? So bila kita tengok degrees of freedom ni dalam bentuk ni, kita akan ambil yang approximation. Okay, approximation di mana V-nya adalah approximately 17. Bukan senang nak cari. Ini tak ada dalam Google. Ini memang konsep dia. Sebab kita tak boleh tengok table tu kalau ada point. Kita akan ambil nombor yang terbesar sikit. Large number dia adalah 17. So degrees of freedom adalah 17.
Okay, susah ni korang kena nasib lah, untung lah kalau korang datang hari ni sebab korang boleh tahu. Oh macam tu ke? Kenapa dia 17? Okay, kenapa bukan 16? Dia kena ambil large number, large degrees of freedom. Okay, so itulah bagusnya kalau korang tahu semua ni. Sebab kes 4 ni dia jarang berlaku. Formula dia macam mana kan? Formula ni tak sama ni. Dalam nota lain, dalam Google lain lah. Saya ikut yang Google punya formula. Okay, next. Cari T dia. T alpha over 2 sama dengan T 0.01 bahagi 2 sama dengan T 0.005. Okay, ini kita punya, dia punya apa punya? T distribution. Okay, dengan degrees of freedom tu 17. So, apakah jawapan dia? 0.005, 17, perjumpaan dia pada sini 2.898. Okay, cari sendiri. 2.898. Ini dia punya table. Ingat ulang balik. 0.005 dengan 17, perjumpaan dia di sini. 2.898. Okay, dah. Masukkan dalam confidence of interval. Okay, masukkan dalam confidence of interval. Confidence interval. Okay, apa dia? Okay, tengok balik formula. Ni ini saja, formula dia ini saja, yang atas ni. Okay, dia tak ada yang lain, ini saja. So, buat macam tadi, X bar 1 tolak X bar 2 iaitu 28.9 tolak 26.1 plus minus masuk dalam formula dia. T dia adalah 2.898. Okay, kita guna purple Okay, letak bracket. Ni letak tujuh kuasa. Macam-macam formula dia. Okay. Sample variance 1. Sample variance 1 dia adalah 40.96 over dengan N1. N1 dia ada 11. Sorry. Okay, kemudian dia tambah dengan sampel variance yang kedua iaitu 16 over dengan 13. Iaitu nilai N2 dia. Okay, and then kita tutup. So kira yang ni kita dapat 28.9 tolak 26.1 dapat 28 lah. Okay, yang ni jangan kira dulu, ni salin dulu. Plus minus ni plus minus. Okay, baru kita kira. Okay, 2.8 tolak dulu tolak 2.898 dalam kurungan punca kuasa 40.96 per 11 tambah 16 per 13 tutup kurungan. Okay, dapat negatif 3.6505. Okay, negatif 3.6505. Okay, in between min 1 tolak min 2. Okay, ini tambah pula. So 9.2505. Betul tak? Cek balik. Okay, betul. So bila dah dapat jawapan, jangan biarkan kita buat conclusion. The confidence interval. Okay, the confidence interval between BMI, between mean between mean BMI for men and women, for men and women is buat dalam bracket negatif 3.65. Sorry. Ni, okay.
9.2505. Alright, itu saja. Jadi, conclusionnya kita kena buat macam tadi lah. Tengok balik formula, hafal balik, cari degrees of freedom, ikut step by step, buat pelan-pelan, jangan laju-laju, jangan gelojoh, nanti cuai. Okay, so benda ni, step 3 ni, jangan terus masukkan semua ni dalam yang keempat terus, dalam jalan kerja yang keempat, sebab nanti kita akan salah kira. So better asingkan dia punya jalan kerja. Asingkan dulu, ikut step by step. Keluarkan dulu maklumat, tentukan cases, kita tentukan cases dan formula. Yang ketiga, cari dulu alpha degrees of freedom dengan T dia, baru kita masuk dalam confidence interval, baru jalan kerja kita tak cuai. Okay, kalau tak masuk sumbat semua nanti dia jadi banyak salah. Macam dalam nota ni, dalam nota ni kita tak buat macam kita buat macam ni, kita asingkan. Ni cari ni dulu, baru letak dalam ni. Kalau tak susah. Okay, cara tekan kalkulator tu pun penting. So itu saja. Nanti kalau korang cek balik soalan nombor 7, kita guna chi distribution. Yang ni nanti korang boleh tengok video bonus akan datang. So chi distribution macam mana? Guna table chi distribution dan bacaan dia lain sikit lah. So dia ada formula dia, korang boleh tengok dan pendek je jalan kerja dia. Tak adalah panjang macam tadi. Satu yang kita cakap, soalan yang paling susah dalam tajuk confidence of interval adalah two mean. Okay? Between two means. Itu yang paling susah. Sebab yang tu ada 4 cases. Bila 4 cases ni, formula dia pun banyak. Yang lain senang tapi tinggal nak masuk je dalam formula. Okay? So kalau rasa macam mana nak tengok video yang tambahan, korang boleh je terus tengok dalam nota ni, cara baca dia macam mana dan sebagainya. Okay? Nombor 8 pun sama. Population variance. Nombor 9, ratio variance. Dan nombor 10 pun ratio variance. Itu saja. Cuma dalam soalan ni, tutorial ni dia tak bagi dalam bentuk proportion. Proportion tu paling senang. Okay? Proportion paling senang. Korang boleh tengok nota yang asal. Korang boleh tengok nota proportion ni. Okay, proportion ni pun senang. Dia lagi pendek. Ni paling pendek lah. Okay. Kita guna Z sahaja. Ni kita guna Z. Proportion ni kita guna Z. Okay. Sorry. So yang ni kita tukar balik nota. Dia bukan no table dia ada table ni. Silap. Dia guna Z table sahaja. Z distribution. Sorry. Bukan no table tapi Z distribution. Z distribution. Okay, binomial. Okay lah. So tu saja. Yang ni siapa yang sempat salin lah, siapa yang tak sempat tu boleh tengok balik dalam kita punya ni jawapan. Okay, jawapan ni memang dapat daripada Google, so tak payah risau, memang betul pun. Okay, jawapan ni memang ada dalam Google. Siap download lagi PDF dia. Okay, kat sini PDF dia. Memang dalam ni dia bagi banyak tau, dia bagi semua soalan. Dia bagi semua soalan ni, dia beserta contoh. Ini pun boleh buat ulang kaji sendiri. Okay. Lepas tu dia ada tutorial dia. Tutorial dia ni memang Dato' Kurnia ambil lah daripada semua tu. Okay, tengok. Kat sini dia ada jawapan. Dia ada jawapan tapi dia tak ada solution. Tu yang petak tu bila fikir balik macam mana dapat dia punya interval tu kan. So nak cari satu-satu tu yang susah. So boleh je kalau nak nota ni, jangan risau. Okay, anggaplah ni sebagai additional notes. Alright, so itu saja. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh tamatkan kelas kita dengan kelas berikutnya.